Mai pun awak hari ni. Semalam awak tak pergi sekolah kan? Betul cikgu. Awak ni, awak sedar tak? Awak tu dah lah daripada keluarga susah. Banyaklah masalah awak ni tak pergi sekolah. Kamu tahu tak? Saya kena ambil kehadiran awak. Lepas awak tak pergi sekolah. Saya nak kena bagi tahu betul sebab apa awak tak main. Kamu ni Mai tak main sekolah kenapa? Saya tak datang sebab saya terpaksa cikgu. Saya dah hal. Ish, kamu ni kalau sebab ada hal, orang lain pun ada hal. Kamu ni sengaja kan tak main sekolah? Betul, saya memang dah hal cikgu. Saya terpaksa, bukan saya sengaja pun. Okay, mesti korang tak faham kenapa yang kita orang buat sebenarnya ni. So, before kita proceed to the next step, izinkan saya untuk perkenalkan diri saya dulu. Saya Miss Yaya. Dan saya Miss Kiki. Hari ini kita orang akan bersama-sama berbincang, berdiskusi dan bermuafakat dalam podcast Apa Kata Miss. Orang mesti tak familiar kan dengan kita orang sebab yalah siapa pula dia orang ni kan. Tapi it's okay, kami akan terangkan kami ni siapa. Kami sebenarnya merupakan pelajar Universiti Awam dalam bidang pendidikan dan kiranya kami ni bakal-bakal cikgu lah kan. So, kenapa kami dekat sini? Kami dekat sini sebab kami decide nak buat podcast untuk para pendengar dan especially cikgu-cikgu ataupun pelajar yang di luar sana yang ada masalah dalam kedatangan sekolah. So, Miss Yaya, apa yang kita lakonkan sebenarnya tadi? Okay, so sketsa tadi ni is actually a scene yang korang selalu sangat nampak dekat TV ataupun dekat real life. Okay, so untuk sebelum kita cerita dengan lebih lanjut apa tajuk kita hari ni, tajuk kita hari ni ponteng, sengaja atau terpaksa. Okay, jadi tadi Miss Yaya dah bagi tahu tajuk kita pada hari ini. So, bila kita cakap pasal ponteng ni kan, mesti ramai sekurang-kurangnya pernah ponteng walaupun sekali seumur hidup. Saya tengok Miss Yaya ni macam ada pengalaman buat ponteng ni. Saya ni tak pernah lagi lah ponteng-ponteng berdasarkan pengalaman saya dulu. Saya cuma pernah ponteng untuk yang macam serious cases macam demam ke ataupun ada masalah keluarga ke apa, itu saya ponteng lah. Tapi kalau saja-saja ni saya tak ponteng lah. Bukan, saya tak tahulah buat macam mana kan. Tak apa Miss Yaya, saya gurau je. Saya pun pernah lah juga ponteng, tapi itu pun kalau sama lah macam Miss Yaya, itu pun ikut juga keadaan, bukannya sengaja pun. Mesti ada sebab-sebab dia. Contoh macam saya sakit. So, baiklah sekarang kita berbalik kepada topik kita tadi. Okay, bila cakap pasal ponteng ni juga, ponteng sengaja ni, kalau kita dengar kan, maksudnya macam ponteng bila seseorang pelajar itu ponteng lepak dekat belakang bangunan sekolah ataupun dekat mana-mana tempat asalkan diorang tak berada dalam kelas ataupun di sekolah. Jadi maksudnya di sini cikgu sendiri pun tak tahu mana pelajar ni pergi bila pelajar ni ponteng. Dia macam hilang macam tu je. 404 error not found. Jadi itu ponteng sengaja. Macam mana dengan ponteng yang terpaksa pula? Okay, sebenarnya ada ponteng terpaksa ni. Kita dengar macam pelik. Ada ke orang ponteng saja kerana terpaksa ni kan? Okay, sebenarnya ada. Ponteng terpaksa ni pun dia wujud dan benda ni sangat sedih sebab ponteng terpaksa ni contoh pelajar ni ada masalah keluarga. Dia tak boleh nak hadir sebab dia nak kena tolong family dia. Macam kena kerja ke ataupun kena jaga adik, mak dengan ayah dia kerja, tak ada siapa kat rumah nak jaga adik dia kecil-kecil. So ada juga yang tak pergi sekolah sebab dia orang tak mampu nak bayar duit kelas ataupun duit untuk aktiviti dekat sekolah. Sebab biasalah kita akan ada kena bayar sedikit-sedikit kat cikgu kan. Lepas tu saya rasa macam mudah untuk kita yang tak hadapi benda ni untuk kita cakap yang alah pergi je lah sekolah lagi penting kot daripada kau nak tolong parent. Itu ialah sebab
kau tak ada dekat tempat dia. Kalau kau ada dekat tempat dia, rasa kita boleh ke nak buat keputusan macam tu? Nak tinggalkan rumah, tinggalkan adik kecil, baby lagi ke? Tak boleh. So, lagipun saya rasa tak ada ibu bapa yang sanggup nak tengok anak-anak dia orang tak pergi sekolah, tak berpelajaran, okay? So, saya rasa benda ni semua berlaku sebab terpaksa. Sebab terpaksa. Okay, tadi kita dengar penjelasan daripada Miss Yaya ni panjang betul ya. Memang saya kalau dengar, dan saya pasti kalau pendengar pun dengar akan rasa macam panjang, penuh dengan perasaan. So by the way, kami sebenarnya tak cakap kosong ya bila berkaitan ponteng terpaksa ni, sebab saya akan petik dulu daripada artikel Sinar Harian itu sendiri yang bertajuk Tiada duit belanja, anak terpaksa ponteng sekolah. Okey, jadi berdasarkan artikel ini, anak kedua daripada 7 beradik tak dapat pulang ke asrama kerana ibu bapanya tidak mampu untuk menyediakan sejumlah wang untuk belanja anak pada setiap minggu. So saya bila cakap pasal asrama ni, saya rasa penonton sekarang ni pun mungkin ada pengalaman duduk di asrama, dan saya sendiri pun ada juga pengalaman duduk di asrama. So berdasarkan pengalaman saya lah kan, saya boleh cakap duit untuk beli makan, untuk beli barang-barang keperluan, untuk macam alat-alat mandi, alat-alat untuk bersiap, untuk kebersihan lah kata kan. Memang banyaklah kena beli untuk sebelum kita nak masuk ke asrama, sebab yelah kenalah ada persediaan yang secukupnya sebelum masuk di asrama kan, sebab kita dah tak ada dekat rumah. Lepas tu bila nak kena sediakan benda ni, bukan semua ibu bapa mampu untuk sediakan keperluan yang mencukupi untuk anak-anak diorang. Dan walaupun yuran asrama adalah mengikut kepada pendapatan keluarga. Contohnya, golongan pendapatan keluarga yang rendah di bawah RM5,000, maafkan saya, mereka hanya perlu bayar RM1 sahaja untuk yuran makan sehari. Tapi kalau golongan yang berpendapatan yang agak okey lah, tinggi sikit, macam RM5,000 ke atas, mereka pula harus membayar RM3 yuran makan sehari. Jadi walaupun kerajaan dah tetapkan macam ni, tapi ada ibu bapa tetap tak mampu nak menyediakan perbelanjaan ataupun nak bayar yuran asrama tu. Ini mungkin disebabkan, bagi pendapat saya lah kan, apabila satu keluarga tu, misalnya satu keluarga tu tak cukup pendapatan, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, ditambah pula banyak tanggungan macam anak beranak ramai. Jadi itu yang menyebabkan mereka tetap tak mampu nak bayar. Even dah disubsidikan, dah dapat bantuan kerajaan untuk kurangkan bayaran yuran asrama tu. Satu begitulah saya punya pendapat. Kalau dari segi kalau dah ikut pendapat saya, benda ni memang betul sebab saya punya, ada dalam family saya pun ada yang masuk asrama, dan kos untuk dia masuk asrama tu agak tinggi berbanding daripada saya yang masuk sekolah harian biasa. Tapi kita tak nafikan yang memang ada yang cakap kata education dekat sekolah yang asrama ni boleh dikategorikan lagi baik sebab dia ajar anak kita untuk jadi independent. Tapi still benda ni agak susah lah untuk family yang sedikit susah, sebab duit tu kalau contohlah gaji dia RM5,000 ataupun RM2,000 lebih, bukannya untuk bayar anak tu saja. Maybe dia ada dalam 3 ke 4 orang anak tu pun sekolah, yang lain-lain tu pun mesti akan sekolah juga. Jadi benda tu pun susah lah. Dan maybe ada orang yang cakap lah, kenapa bagi anak masuk sekolah asrama kan, kalau dah tahu susah bagilah masuk sekolah harian biasa. Jangan pernah cakap statement-statement yang macam gitu, sebab kita sentiasa mencuba untuk dapatkan education yang lagi baik. Walaupun kita tak mampu, ibu bapa ni walaupun tak mampu, dia akan cuba sedaya upaya untuk dapatkan education yang baik untuk anak-anak dia. Dan mungkin dia masuk tu pun sebab dia memang pandai.
kan. Sekolah asrama ni kan kita tahu dia macam nak masuk dia agak susah sebab dia mostly untuk yang macam orang pandai kan. Tapi itulah yang saya cakap kan, itu peluang dia. Dan sedih lah kalau ibu bapa sekarang ni macam budak-budak semua tak boleh nak pergi sekolah disebabkan oleh masalah kewangan ke apa ke. Itu sedih lah, tapi bukannya salah ibu bapa, bukannya salah pelajar tu ataupun salah siapa-siapa. Cuma kita kita kena cuba untuk menyelesaikan lah isu ni. Tapi itulah yang pendapat saya. Saya rasa macam mana Miss Kiki? Betul, saya setuju dengan pendapat Miss Yaya sebentar tadi. Dan betul lah, kalau macam kita tak boleh nak salahkan mana-mana pihak kan. Yelah, salah ibu bapa ke? Sebab tak mampu nak bayar yuran asrama tu, tak mampu nak hantar anak-anak ke sekolah. Macam kita ni, kalau kita tidak berada dalam situasi tu, kita tak boleh nak cakap apa. Sebab kita kenalah bersyukur dengan apa yang kita ada. Mungkin itu ujian bagi diorang. Lepas tu, disebabkan benda ni lah, kebanyakan pelajar yang apabila terpaksa untuk berhenti sekolah ataupun terus berhenti asrama, keluar daripada asrama, dan sebab mereka fikir lebih baik mereka bekerja daripada bagi membantu keluarga. Dan sebabkan kalau nak harapkan keluarga mereka sendiri memang tak cukup lah kan saya. Okay, jadi kita dah bincangkan pasal ponting secara terpaksa, di mana kadang-kadang tu bila disebabkan oleh faktor kewangan lah, kita boleh katakan faktor keluarga lah, kewangan, masalah keluarga yang di mana kewangan diorang tak berapa nak okey, yang kais pagi makan pagi, yang kais petang makan petang. Sekarang kita pula akan beralih dekat impak ponting ya. Okay, benda ni kita mungkin dah semua sedia maklum. Apa kesannya sekiranya pelajar tu tak datang sekolah? Kalau kita tanya siapa pun, mesti diorang boleh fikir, oh kalau tak datang sekolah ni mesti akan ada impak je, sama ada positif atau negatif. Tapi kalau kita boleh fikir secara logik, impaknya lebih kepada negatif kalau pelajar ni tak datang ke sekolah. Okay, pada pendapat Miss Yaya lah kan, apa impaknya pelajar ni kalau tak datang sekolah? Okay, Miss Kiki. Kalau secara logiknya, dan memang boleh kita nampak, impak yang jelas apabila pelajar ni tak hadir ke sekolah adalah mereka tak boleh nak hadiri peperiksaan SPM kerana sebab tak silap saya, kalau dia dah dapat warning letter yang last kali tu, dia memang dah di-ban rasanya daripada jawab peperiksaan. Dia memang dah tak boleh ambil peperiksaan. Kesan dia nanti, esok-esok nanti dia nak kerja, payah dia nak dapat kerja. Sebab zaman sekarang ni, sijil SPM tu adalah sijil minimum yang awak perlu ada untuk dapatkan pekerjaan. Contohnya lah, pekerjaan yang paling basic, macam operator kilang. Saya ada pengalaman kerja kilang, dan benda yang paling basic dia orang minta adalah sijil SPM. Itu adalah pekerjaan yang menjanjikan wang yang agak lumayan, tapi dengan sijil yang agak rendah. So saya rasa kalau awak tak ada sijil SPM ni bahayalah, macam payahlah. Memanglah kita akan cakap kata rezeki jangan risau, tapi kita pun sebagai ni kita kena berusaha. Okay, sebelum kita nak tawakal tu, kita kena lah usaha dulu. So kena dapatkan sijil SPM tu kan. Betul tak Miss Kiki? Betul lah, kalau pergi mana-mana pun mestilah paling tidak diorang minta pun sijil SPM. Sebab ada kriteria ni dalam sijil SPM, nanti bayaran gaji berapa yang diorang akan bayar lah, dan kadang-kadang tu tinggi jugalah, ikut pada tempat lah. Okay, sebab tu kalau macam pelajar tu dia tak habis sekolah, dia terus berhenti sekolah sebab nak bekerja, jadi sememangnya memang diorang tak ada lah sijil SPM tu. Saya cakap ni bukan, disclaimer, saya bukan nak tujukan kepada yang ponting secara terpaksa, tapi saya nak tekankan kepada yang pelajar yang suka ponting dengan sengaja ni. Dengan sengaja, bukan terpaksa. So, kalau awak ni tak ada sebab untuk ponting lah kan, macam awak tak sakit dan awak ni sehat walafiat, sihat tubuh badan, tiada halangan untuk pergi ke sekolah, dan ibu bapa awak pun mampu untuk hantar awak ke sekolah, sebaik-baiknya pergilah ke sekolah. Sebab bagi saya lah kan,
kebanyakan pelajar ni yang tak mampulah yang mahu pergi ke sekolah. Awak bayangkan, awak dah cukup, semua dah ada, alhamdulillah, tapi awak tak mahu menggunakan peluang yang awak ada untuk pergi ke sekolah. Bagaimana pula dengan pelajar yang tak ada peluang untuk pergi sekolah disebabkan faktor kewangan yang kami bincangkan tadi, faktor keluarga yang tak mampu nak hantar ke sekolah. Jadi bila kita bandingkan antara dua ni, saya bukan nak banding sangat pun, tapi kalau kita tengok daripada perspektif diorang, saya sendiri pun ada kenal ramai juga yang terpaksa berhenti sekolah dan mereka terpaksa bekerja hanya untuk menanggung keluarga. Jadi, tapi bila ditanya kepada mereka, mereka sini cakap diorang sebenarnya sangat-sangat teringin pergi ke sekolah. Jadi, apa alasan awak untuk tidak pergi ke sekolah? Sedangkan orang yang mempunyai kekurangan ataupun halangan untuk pergi ke sekolah sangat-sangat mahu pergi ke sekolah sebab dia orang tahu betapa pentingnya pergi ke sekolah. Sekarang ni mungkin awak rasa macam pergi sekolah ni bukannya ada apa sangat pun kami saya kata yelah kalau kita tengok yang ramai je yang berjaya tak pergi ke sekolah. Tapi itu tengok pada rezeki juga. Bukan semua orang mampu berjaya. Kalau awak rasa awak boleh mampu berjaya, then teruskanlah. Tapi saya tak galakkan sebab bukan semua orang mampu untuk berjaya. Bagi saya lah kan, kalau awak pergi ke sekolah, awak ni ada satu ilmu yang mungkin susah nak dapat kalau awak tak datang ke sekolah. Okay. Jadi itu mungkin agak keras statement saya ni pada setengah pihak. Saya tak ada negative thoughts kepada sesiapa yang tak pergi ke sekolah pun. Itu pilihan awak, pilihan masing-masing. Tapi itulah apa yang saya cakap, betapa mahalnya sesebuah ilmu itu. Jadi walaupun agak keras statement saya, saya harap awak semua bolehlah terima ataupun mengambil mana yang baik daripada statement saya tersebut. Okay, jadi saya dah cakap pasal impaknya. Jadi bagaimana pula dengan kesan ataupun maafkan saya, kita dah cakap pasal impak, apakah langkah pula untuk membendung permasalahan ponteng ni? Boleh Miss Yaya terangkan? Nasib baik dia tukar sebab impak dengan kesan tu bukannya benda yang sama. Saya pening. Okay, tak apa. Kita faham. Okay, sekarang kita akan cakap pasal langkah. Okay, sekarang kita pun dah tahu kesan paling ketara kalau pelajar ponteng sekolah ni kan. Ada masalah education semua tu. Jadi mari kita bincangkan langkah apa yang boleh diambil oleh guru-guru dan murid untuk membendung masalah ponteng dalam kalangan pelajar ni. Perkara pertama yang guru-guru perlu lakukan untuk membendung masalah ini adalah dengan membina hubungan baik dengan pelajar tu sendiri, dengan pelajar yang bermasalah terutamanya. Mencuba untuk memahami masalah yang dihadapi oleh pelajar ini tanpa membuat hukuman yang secara melulu akan membuatkan hubungan antara cikgu dengan pelajar ni lebih erat dan memudahkan urusan cikgu ni. Okey, mungkin akan ada cikgu, saya faham, akan ada cikgu yang cakap kata kelas saya ramai, macam penat lah kalau nak faham semua kan. Tapi cikgu percayalah kalau cikgu faham mereka tahu yang cikgu faham mereka, semuanya akan jadi mudah. Mungkin tidak boleh berubah 100%, tapi setidaknya mereka ada rasa nak berubah. Mereka ada rasa macam hormat, mereka ada rasa macam cikgu ni kesian dekat aku, cikgu ni faham aku. Jadi dia orang akan jadi lebih nak dengar cakap. Okay, ini ayat ni bukan daripada saya tapi daripada pengalaman cikgu-cikgu yang kami pernah interview dan maklumat yang kami dapatkan daripada media sosial tentang everyone's favourite teacher. Kita selalu tengok dekat media sosial ada orang yang akan post setiap kali hari guru, dia akan post cikgu menceritakan pengalaman dia orang. Cikgu yang dia orang paling suka ni, cikgu ni baik, dulu dia selalu tak datang sekolah tapi cikgu ni selalu tanya dia kenapa tak datang sekolah, faham dia, tak pernah sebarkan aib dia, menyebabkan dia satu hari tu decide nak berubah masa tahun terakhir dia, menyebabkan dia boleh dapat keputusan yang elok untuk peperiksaan SPM. Benda ni walaupun macam bagi cikgu rasa macam tak penting, tapi benda ni sangatlah penting. Okay, mungkin susah lah untuk cikgu lakukan, tapi cikgu percayalah
percayalah yang kalau cikgu buat ni dengan seikhlas hati, insya-Allah Allah akan tolong. Mungkin rasa macam susah tapi tak apa. Ganjaran dia tu, ganjaran di akhirnya tu yang akan sangat bernilai. Seterusnya apa yang boleh cikgu lakukan? Yes, Kiki. Okey, sebelum saya bagi tahu langkah yang seterusnya, saya amat tertarik dengan jawapan Miss saya dan saya setujulah. Kadang-kadang tu cikgu tu sendiri kena mainkan peranan. Yalah kalau cikgu tu baik, semua suka. Saya pun ada pengalaman juga. Saya pun ada cikgu favourite saya sendiri dan saya bila cikgu tu mengajar pada hari tu, saya rasa semangat nak datang sekolah. Sebab saya tahu kelas dia tak bosan, kelas dia sangat best dan sebab saya ternanti-nantikanlah aktiviti-aktiviti yang dia akan lakukan dalam kelas. So, ini termasuk dalam langkah kedua. Okey, langkah kedua ni, cikgu-cikgu juga bolehlah lakukan penyesuaian pembelajaran. Okey, contohnya dekat sini, cikgu ketika sesi pengajaran dan pembelajaran, cikgu bolehlah cuba kurangkan masa mengajar tu. Maksudnya jangan terlampau melirik-lirik, jangan terlampau banyak sangat bercakap. Sebab yelah kita ni pun kadang-kadang nak fokus tu, bukan semua orang pelajar mampu fokus pada waktu yang lama. Saya cakap berdasarkan pengalaman saya sendiri. Bila terlampau lama sangat saya susah nak fokus. Jadi macam mana nak tangani masalah pelajar yang susah nak fokus dalam masa yang lama ni? Okay, kalau bagi saya lah kan, cikgu-cikgu boleh buat aktiviti-aktiviti yang menarik lah. Ataupun sebagai contohnya, cikgu hanya perlu mengajar pada 20 minit pertama. Contohnya kalau ada 2 masa untuk mengajar, 20 minit pertama tu cikgu mengajar macam biasa. Lepas tu cikgu banyakkan aktiviti yang merujuk kepada pembelajaran tadilah. Dan ini sebenarnya saya pernah tahu menemubual seorang cikgu dari satu sekolah ni dan beliau berkata bahawa beliau memang hanya mengajar pelajar-pelajarnya dalam lebih kurang 20 minit pertama saja dan masa yang selebihnya beliau hanya fokuskan untuk membuat aktiviti. Ni sebab beliau berkata salah satunya sebab pelajar ni susahlah nak fokus dan nak bagi menarik perhatian pelajar supaya fokus pada pengajaran dan pembelajaran. Jadi, bila aktiviti-aktiviti yang cikgu-cikgu masukkan ketika pengajaran dan pembelajaran tu best, seronok, secara tidak langsung, pelajar-pelajar ni memang akan automatik untuk berasa tertarik untuk terlibat sekali dalam aktiviti-aktiviti tersebut. Okay. Lepas tu bila pelajar dah tertarik, sudah semestinya macam tadilah apa Miss saya cakap kan, bila dah menarik mesti mereka akan tertarik untuk datang ke sekolah. Sebab apa? Sebab tertunggu-tunggulah tertunggu waktu kelas tu. Dan nak tambah lagi menarik, dalam aktiviti-aktiviti tu cikgu bolehlah tambah sekali pasal hadiah ataupun ganjaran. Sebab contoh dalam aktiviti tu buat macam satu pertandingan. So macam siapa yang dapat siapkan aktiviti-aktiviti tu dalam masa yang paling cepat ke ataupun paling banyak betul lah kan buat menjawab soalan. Jadi cikgu bolehlah bagi hadiah yang menarik. Hadiah tu pula pastikanlah sesuai dengan pengajaran dan pembelajaran. Kalau boleh elakkan makanan-makanan manis. Saya tahu semua orang suka makan benda manis, tapi kita sebagai cikgu kita kena elakkan lah. Saya rasa kalau ganjaran tu mungkin boleh bagi yang menarik macam walaupun alat tulis, saya tahu ada je alat tulis yang menarik. Cikgu-cikgu kenalah macam kreatif sikit, cari alat tulis yang tak berat, yang macam mungkin kita ada letak stiker ke ataupun yang bersesuaian lah dengan pelajar tu, atau buku-buku comel ke. Jadi yang kat sini pun cikgu kena tahu jugalah minat pelajar ni macam mana. Pelajar tu minat apa, kebanyakan pelajar ni apa diorang punya kegemaran lah, apa yang diorang suka kumpul, apa diorang suka beli. Itu pun kena titik beratkan juga. Okay. Saya rasa itu antara langkah lah kan yang kita boleh bagikan kepada cikgu bagi membendung masalah ponteng di sekolah ni. So sekarang ni saya rasa berapa lama ya kita dah bercakap ni Miss saya? Lama juga kita dah bercakap. Okay. Saya nak tambah sedikit. Selain daripada langkah-langkah tu, kalau cikgu pun kena menitik beratkan tentang
kos yang diperlukan untuk buat aktiviti tu. Contohnya lah kan, selalunya kita selalu ada certain kelas yang yang mewajibkan budak-budak ni untuk beli buku-buku di luar, buku latihan, buku exercise ni biasa beli dulu masa time sekolah darjah-darjah dulu. Cikgu suruh beli ada satu buku tu, dalam tu saya tak tahu berapa ringgit, RM30 ke, di dalam satu pack untuk buat aktiviti dekat sekolah. Benda tu kos dia agak tinggi lah berbanding dengan kalau kita cuma buat latihan dalam buku teks. Memang saya tak nafikan cikgu buat benda ni untuk pelajar, untuk supaya pelajar ni lagi bijak, tapi kita kena sesuaikan aktiviti ataupun apa yang kita nak lakukan ni dengan gaya hidup kita punya pelajar-pelajar kita. Kalau kita tahu yang budak kebanyakannya adalah golongan-golongan yang B40 dan ke bawah ke, ataupun tidaklah terlalu senang hidupnya, kita kurangkanlah aktiviti yang mewajibkan diorang untuk membayar ataupun membeli terlalu banyak benda lah kan. Okay, saya rasa itu saja kot. Kita pun dah run out of time dah sebenarnya ni. So macam Kita ada limit masa kita memang ada limit masa, tapi maybe Miss Kiki tak tahu kot. Saya tak tahu. Tapi tak apa. Okay, Miss ada apa pun nak cakap lagi? Kata-kata terakhir. Okay, kata-kata terakhir lah kan, macam boleh kata nasihat lah saya untuk pelajar-pelajar yang mungkin tengah melihat podcast kami ni. Saya nak cakap, mungkin sekarang anda rasa susah betul jadi pelajar. Penatnya. Tapi percayalah akan ada hasilnya. Awak mungkin tak jadi yang terbijak, tapi sekurang-kurangnya awak ada ilmu. Awak bukannya jahil bahasa kasarnya ataupun bodoh. Jadi Nampak ya ayat Miss kita hari ni. Okey, kalau saya nak cakap yang apa yang saya boleh cakapkan, lakukan yang terbaik yang kamu boleh buat hari ini. Capai semua cita-cita kamu, pergi sekolah, capai semua cita-cita kamu, dan supaya kamu tak menyesal di kemudian hari. Anggap yang hari ni macam adalah hari yang terakhir yang kamu akan hidup atas muka bumi ni. Do your best, okay? Try to do your best. Okay. Macam mana Miss Kiki, ada apa-apa lagi nak tambah? Okay, betul lah tu. Do your best. Walaupun susah macam mana sekalipun, sebab yelah dalam dunia ni tak ada yang senang kan. Mestilah ada susahnya. Lepas tu awak mungkin tak nampak macam kami ni merupakan pelajar tahun 4, pelajar tahun terakhir. Jadi baru kami rasa macam mana sedih lah nak tinggalkan dunia pembelajaran ni. Macam bila awak dah habis sekolah, baru awak akan rasa sebenarnya awak akan serugi sangat kalau awak tak datang sekolah. Sebab macam-macam awak boleh dapat kalau awak tu datang sekolah. So memang rugilah kalau awak tak datang sekolah. Okay, maafkan saya kalau saya dah cakap banyak dah. Sebelum kami nak mengakhiri sesi kami pada hari ini, saya nak promosi lah kejap Boleh saya promosi kejap? Okay, kami sebenarnya ada sediakan 2 banting dekat bawah link podcast kami ni. Dan banting ni ada 2 jenis. Satu untuk kelas pelajar yang ada kehadiran tercorot, dan lagi satu kehadiran yang paling bagus lah. So kalau cikgu-cikgu ataupun mana-mana sekolah berminat lah untuk mendapatkan banting kami, bolehlah dapatkan dekat link dekat podcast kami ni. Dan terdapat juga plug, di mana terdapat juga plug pusingan yang kami sediakan lah untuk pelajar-pelajar ni, supaya mereka lagi bersemangat untuk kekalkan prestasi kehadiran diorang ke sekolah. So kalau macam piala pusingan di sini, maksudnya kalau pelajar tu tak dapat kekalkan prestasi kehadiran diorang ke sekolah dalam sesuatu bulan, jadi maknanya piala pusingan tu akan beralih kepada yang lebih baik lah. So diorang kena rebut lah, maksudnya kena kekalkan kejuaraan ataupun kemenangan diorang dalam mendapatkan title sebagai juara kehadiran kelas yang paling terbaik. So saya rasa situ je lah. Miss Yaya ada nak cakap apa-apa lagi ke?
Okey, itu yang Miss Kiki cakapkan sebentar tadi, itu adalah projek yang kami lakukan berseiringan dengan projek podcast ni. Projek itu untuk kami buat kat salah satu sekolah di Malaysia, dan untuk kami kenal pasti cara dan bagaimana untuk kita kurangkan masalah ponting ni. Dan saya rasa cara yang projek yang kami hasilkan ni agak bagus lah, agak bernilai sedikit lah. So kalau anda semua nak tahu lebih lanjut mengenai projek kami ni, boleh klik di link di bawah yang disediakan di podcast kami. Sangat berguna untuk guru-guru sekarang. Salah satu inisiatif yang saya rasa, kalau sekolah tu ada bajet lebih sikit, boleh bagi hadiah yang lagi gempak ke kan. Tapi kalau tak ada, tak apa, benda tu pun saya rasa dah cukup sebenarnya. Okey, semoga inisiatif yang kami bagi ni dapat memberikan manfaat kepada semua orang, terutamanya dalam meningkatkan kehadiran pelajar di sekolah. Okey, itu saja daripada saya, Miss Yaya. Okay, saya pun tak nak cakap banyak dah. Saya nak cakap terima kasih sebab sudi meluangkan masa menonton podcast kami pada hari ini. Dan saya harap awak semua sebagai penonton ni dapatlah lakukan yang terbaik ataupun mengambil mana yang baik. Sesungguhnya mana yang baik tu datang daripada Allah, dan yang mana yang buruk tu datang daripada kami sendiri. Kami minta maaf juga kalau ada terkasar bahasa sepanjang kami bercakaplah dalam podcast ni. Dan jangan lupa untuk nonton ataupun saksikan episod kami yang seterusnya, sebab kami punya siri podcast ni bukan ada satu saja episod, tapi lagi banyak yang kita akan kupas kenapa pelajar ponteng ni. Jadi itu sahaja pada hari ini. Semoga kita bertemu lagi bersama Miss Yaya, Saya Miss Yaya, dan saya Miss Kiki dalam siri podcast Apa Kata Miss. Bye.